أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا في علوم آمين في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama sementara masuknya waktu isyak. Moga-moga perkongsian kita memberi manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita sambung kitab kita sifat kitab Durus Samin pada menyatakan sifat ma'ani. Hari itu kita dah bicarakan sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Dan yang hari ini kita bicarakan sifat ma'ani itu dan juga sifat ma'nawiyah, insya-Allah. Maka erti sifat ma'ani itu, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, maka erti sifat ma'ani itu kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat hukman, iaitu tiap-tiap sifat yang mawjud pada zihin dan pada kharij, berdiri dengan mawjud, yakni yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, mewajibkan hukum. Jadi sifat ma'ani itu iaitu satu sifat bagi zat Allah Ta'ala yang ada pada zihin, pada akal kita, dan juga boleh dilihat. Kita boleh tengok sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Boleh. Itu maknanya pada kharij, pada luaran pun kita dapat tengok. Oh, begini sifat kudrat. Oh, begini sifat iradah. Oh, begini sifat kalam. Kita dapat tengok. Tapi keadaan sifat tersebut bila kaifiyatin, dengan kita tak boleh merupakan macam mana keadaan kudrat. Kan? Cuma kita reti saja. Kita nampak dan juga kita tahu, oh begini-begini je. Ya, serupa macam kita di dunia ni sama juga. Reti saja, tapi nak cerita pun tak reti juga. Reti tapi tak reti. Contoh macam bini kita masak kari umpama, maka dia suruh, kita rasa, maka kita pun rasa, kata pedas kari ni. Maka bini kita tanya, pedas tu taruh mana? 20 biji cabai, 30 biji cabai. Kita kata entahlah, tapi pedas lah. Setara dunia pun kita tak boleh nak cerita. Tapi reti tak pedas tu? Reti. Tapi nak cerita tak boleh. Begitu juga zat Allah Ta'ala kita nampak di akhirat nanti. Bagi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah,
kita boleh lihat zat dan juga sifat ma'ani Allah Ta'ala di akhirat. Adapun di dunia kafir. Di akhirat kita boleh tengok. Bila kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tajallikan zat dan juga sifat ma'ani Allah Ta'ala. Sebab apa kita boleh nampak? Sebab benda tu ada. Kalau benda tu tak ada, maka kita tak nampak. Itu sifat ma'ani. Ya? Dan dikata pula pada sifat ma'ani, la hiya huwa wa la hiya ghairu. Tiada ia sifat ma'ani itu zat, dan tiada pula ia sifat itu lain daripada zat. Bukanlah sifat kudrat itu zat, bukan. Zat-zat lah, sifat-sifat lah. Dan nak katakan berpisah daripada zat pun tidak juga. Macam kita, ya, orang tanya pada kita, Muhammad tak pergi kerja ke? Tak apa, aku dah hantar kudrat lah pergi kerja. Kederat kita, kuasa kita, berkuasa kita, makna kederat lah. Dengan diri kita, lain-lain ke sama? Nak katakan lain-lain pun tidak. Nak katakan kudrat itu zat pun tidak juga. Kederat lah. Tubuh lah. Jadi maknanya sifat itu ada selama mana adanya zat. Selagi mana adanya zat, maka selagi itulah adanya sifat. Jadi kalau sifat kita bersifat dengan baharu, maka zat juga baharu. Kalau sifat itu qadim, maka zat juga qadim. Dia mengikut pada zat. Itu sifat ma'ani. Adapun sifat ma'nawiyah kita tak boleh tengok. Ya? Qadiran, muridan, kita tak boleh tengok tu. Itu pada zihin saja. Adapun untuk kita lihat di akhirat nanti, tak boleh. Cuma kita reti saja. Contoh, saya buat contoh macam mana. Ya, kita kata buah kelapa tu jatuh. Tak? Tuan-tuan nampak tak jatuh tu? Kita kata tu, kan? Yang tuan-tuan tunjuk tu buah kelapa. Jatuh tu nampak ke tidak? Tak nampak kan? Cuma kita reti je. Reti kata daripada atas ke bawah, namanya jatuh. Tapi nampak tak jatuh tu? Tak nampak. Yang kita nampak buah kelapa tu. Begitu juga dengan qadiran, berkuasa. Kita tak nampak sifat berkuasa tu, tak nampak. Cuma kita reti. Ya? Reti kata dilarang kita ni berniaga dekat sini, maknanya dia tu berkuasa. Ya? Tapi ada juga orang yang tak berkuasa pun larang kita berniaga pun ada juga. Jadi nak ceritanya, tapi kalau orang tu berani, dia tu larang kita, maknanya dia tu berkuasa. Sebab apa dia tu berkuasa? Sebab dia ada kuasa. Kan? Maknanya kuasa tu, berkuasa tu lahir daripada kuasa. Sebabkan kita ni ada kuasa, maka kita ni berkuasa. Sebab apa dia tu nama pesakit? Sebab apa? Okay? Kita pergi hospital, maka sebab di hospital tu bukannya semuanya pesakit, bukan. Yang jaga pun ada di hospital kan. Guard pun ada di hospital. Cleaner pun ada di hospital kan. Tapi sebab apa dia tu nama pesakit? Kenapa tak tuju yang cleaner tengah nyapu tu? Ni duduk hospital ni pesakit kot. Ada tak? Jam dia buatnya kalau gitu kan? Sebab apa dia namakan dia tu pesakit?
sebab dia tu sakit. Maka sebab dia sakit, maka dinamakan pesakit. Sebab apa dia tu pengajar? Dinamakan dia tu pengajar sebab dia tu mengajar. Betul. Bila kita ni ada sifat mengajar, maka kita ni boleh, kalau kita ni ada sifat mengajar, kita ada ilmu, maka dinamakan kita ni pengajar. Kalau kita ni sakit, maka kita ni dinamakan apa? Dinamakan pesakit. Kalau kita ni tukang sapu, dinamakan kita ni apa? Bukan penyapu, marah dia. Dinamakan cleaner. Gitu. Baik. Habis itu. Jadi itu maknanya. Maknanya sifat maknawiyah ni dia samaratus sifat. Dia yang terlahir daripada sifat ma'ani. Adapun kita nampak, kita tak boleh nampak. Cuma kita reti saja. Reti kata dia ni berkuasa sebab dia ada kuasa. Gitu. Baik. Itu sifat ma'ani itu contohnya macam kedekat kita. Kudrat, berkuasa. Nak katakan dia tu kedekat kita tu tubuh pun tidak. Nak katakan tubuh tu lain daripada kudrat pun tidak juga. Tubuh kita, maka kedekat kita satu sifat daripada tubuh kita. Ilmu, mengetahui, satu sifat daripada tubuh kita. Nak katakan bercerai pun tidak juga. Nak katakan ilmu itu tubuh pun tidak juga. Baik, habis itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan seterusnya, kita masuk pada membicarakan sifat maknawiyah. Sifat ma'ani ada 7, maknawiyah pun ada 7 juga. Yang pertamanya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu 7. Maka inilah 7 sifat yang dinamakan dia sifat maknawiyah, dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama, yakni pada akal tiada tasawur seperti keadaan qadirun, yakni yang kuasa itu melazimkan ada kudrat. Jadi berkuasa ini dinamakan benda yang terlahir daripada kuasa. Contoh kita kata mutakallimun, macam saya ni kan. Saya ni mutakallimun, orang yang berkata-kata, orang yang bercakap. Sebab apa saya boleh bercakap? Sebab sifat cakap tu ada pada saya. Tapi kalau saya tak bercakap, adakah sifat cakap tu tak ada pada saya? Ada. Tetap ada juga. Contoh macam saya senyap. Sekarang ni saya senyap. Saya boleh tak bercakap? Boleh. Bila saya bercakap, dinamakan saya ni berkata-kata. Tapi sifat berkata tu dah ada dah pada diri saya. Bila saya ni bercakap, maka dinamakan dia tu berkata-kata. Benda yang terlahir, yang kita nampak ini, dinamakan samaratus sifat, benda yang terlahir daripada sifat ma'ani. Maka benda yang terlahir ini dinamakan sifat maknawiyah. Contohnya kita kata sakit. Sakit itu sifat ma'ani.
pesakit sifat maknawiyah. Itu. Ya. Nak beza di antara sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah. Kita nampak tak sifat maknawiyah, sifat pesakit tu? Kita tak nampak. Yang kita nampaknya sakit. Cuma kita reti kata bila dia ni sakit maka dinamakan dia tu pesakit. Ya. Dan kerana inilah makna kata melazimkan bagi tujuh yang pertama, iaitu sifat ma'ani. Dan adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan dia dengan ijma'. Dan orang yang menafikan satu daripadanya kafir, kerana ia sabit bagi Allah Ta'ala dengan ittifaq ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Jadi maknanya kalau kita menafikan sifat maknawiyah ini, ya, maka tergolong kita di kalangan orang kafir. Etikot tu telah menyeleweng. Gitu. Ya, etika itu telah menyeleweng. Telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab ayat-ayat Al-Quran semua didatangkan dengan sifat maknawiyah. Innallaha sami'un basir. Sami'un, yang mendengar. Mutakallimun, yang berkata-kata. Jadi kalau kita tolak sifat maknawiyah, kita telah tolak satu ayat di dalam, satu perkataan di dalam Al-Quran. Maka orang yang menolak perkataan di dalam Al-Quran ini, walaupun satu huruf, maka kafir dia. Dan hak sifat manawiyah itu, ya, ta'rif sifat manawiyah hiya halu al-wajibu lizati madamati zatu mu'allalatin bi'illatin, iaitu kelakuan yang sabit bagi zat selama ada zat itu dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi sifat manawiyah ini, iaitu selagi mana adanya sifat ma'ani, selagi itulah ada sifat manawiyah. Ya, selagi mana ada sifat manawiyah, selagi itulah ada sifat ma'ani. Itu kata mu'allalatin bi'illatin, dikerana dengan suatu kerana. Sebab apa dinamakan dia itu pesakit? Sebab dia itu sakit. Kenapa orang lain kita tak kata dia itu pesakit? Sebab dia tak ada sakit. Kita kata, ya, yang katil ni pesakit. Yang sebelah katil itu, dia bukan pesakit, dia perawat. Walaupun duduk dekat hospital, yang nurse tu kita tak boleh kata dia tu pesakit juga, sebab dia tak ada sakit. Itu mana bila dinamakan dia itu pesakit, maka ya, pasti ada sakit. Itu dikata sifat hal. Hal ni maknanya benda reti saja. Adapun kita nak nampak, kita tak boleh nampak. Cuma reti saja. Reti kata dia itu pesakit sebab dia itu sakit. Maka dinamakan dia itu pesakit.
Reti kata dia tu pengajar sebab dia ada sifat mengajar. Dinamakan dia tu pengajar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Baik, habis itu. Dan yang seterusnya, sifat ma'ani kita dah bahas, dan juga sifat ma'nawiyah. Dan seterusnya sifat mustahil atas Allah Ta'ala itu. Apa makna mustahil? Makna mustahil, ma la yutasawwaru fi aqli wujuduhu. Perkara yang tiada terupa, tiada diterima oleh akal benda tu ada. Itu mustahil. Contoh kita kata apa? Kita kata anak lagi tua daripada mak. Boleh terima? Tak boleh terima oleh akal. Itu mustahil. Ma la yutasawwaru fi aqlihi. Barang yang tak boleh terima pada akal. Ya, benda tu ada. Itu maknanya mustahil. Yakni wajib kita nafikan lawan 20 sifat yang wajib itu satu-satu atas jalan tafsir. Maka jika engkau kata, maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu. Lazim mustahil lawannya yang kekurangan. Maka kerana apa disebut lagi? Kalau orang tanya pada kita, buat apa kita nak sebut lagi benda yang mustahil? Bila kita dah i'tiqad benda yang wajib, automatiklah benda yang mustahil tu tak ada. Contoh kita kata, bila orang tu bercakap, maka automatik dia tak ada bisu pada dia kan. Tapi kenapa kita kira juga? Kita kena tahu juga. Kalau kita kata, dia ni kuat ni. Bila kita kata dia ni kuat, maka automatiklah tak ada lemah pada dia. Tapi kenapa kita cakap juga? Kenapa kita kena kira juga? Sampai jadi 50 aqidatul iman, kan? Sebab apa? Tuan-tuan jangan jawab. Sebab dah dulu dah orang tanya dah. Maka ulama dah jawab dah, kan? Kan kalau kita jawab merapu pula, kan? Biar lantak dia. Dia nak kira. Bukannya kamu yang disuruh kira. Kalau kita lah, kan? Tapi ulama jawab, dijawab dengan ilmiah. Maka dijawab bahawasanya yang dituntut pada ilmu ini menetapkan segala aqaid atas jalan tafsir, sebab besar tersalah orang yang jahil pada ilmu ini daripada tersalah jahil dengan segala ilmu yang lain, seperti ilmu fiqh, kerana jahil pada ilmu barang yang wajib bagi Allah dan mustahil atasnya itu kufur, dan jahil pada ilmu fiqh maksiat. Sebab apa kita kena tetapkan aqaid, kita kena pegang, kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala tiada sifat mustahil. Kita kena tahu juga. Sebab kalau banyak orang yang tersalah pegangan dia bab aqaid, bab tauhid ni. Kalau kita tersalah bab tauhid, maka kekal dalam neraka. Ini bahaya dia. Tapi kalau kita tersalah dalam ilmu fiqh umpamanya, kita tak buat benda yang sunat, maka tak dapat pahala sunat, tapi sembahyang tu sah. Kita tak buat benda yang wajib, kita tak sembahyang umpamanya, tapi kita tak ingkarkan sembahyang tu wajib. Orang kata kenapa tak sembahyang? Entah malas rasanya. Nantilah besok boleh kot sembahyang.
Kan semayang tu wajib, tahulah semayang tu wajib, tapi malas. Kan? Tak jatuh jadi kafir. Walaupun ditentukan di akhirat nanti Allah Ta'ala tentukan dia masuk neraka, masih lagi ada harapan dia masuk syurga Allah. Sebab dia masih lagi beriman. Tapi kalau tersalah pada membicarakan aqaidil iman, simpulan iman, sehingga dia menyekutukan akan Allah Ta'ala, maka kekal di dalam neraka Allah. Terkejut jiran kita ni, yang kafir mati dalam kafir tu, terkejut dia. Dekat dunia pun jiran, dekat neraka pun jiran juga. Itu. Sebab akidah. Itu sebab akidah ni, kita kena mengaji. Kita kena mengaji banyak untuk pegangan aqaidil iman. Berapa ramai orang yang tersalah pegangan iman, yang menyatakan bahawasanya diri dia dengan Allah Ta'ala itu bersatu. Jadi macam itu pula. Sampai dia kata Allah Ta'ala dengan dia itu bersama. Sampai tahap gitu. Tengok macam pegangan orang kata, pegangan ilmu-ilmu sesat kan. Contoh ilmu-ilmu sesat yang pejabat agama, orang kata tangkap kan, yang terpesong akidah dia. Cuba tengok murid dia. Murid dia lagi ramai daripada yang dengar saya yang tak sesat ni. Dia lagi ramai murid ni. Saya yang tak sesat ni tak ramai sangat. Kan? Walaupun sesat, tapi ada orang percaya. Sebab apa? Sebab dia nak mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala dengan jalan yang singkat. Dia tak nak datang mengaji, orang kata tiap-tiap hari datang mengaji, dia tak nak. Dia nak sehari dia datang tu terus dekat dengan Allah Ta'ala. Dia nak begitu. Sebab apa? Sebab banyak lagi kerja lain yang dia nak buat. Itu sebab orang-orang sekarang ni banyak yang terikut pada ajaran yang sesat. Dia tak nak mengaji, tak nak qalilan fasara jabalan, tak nak. Dia tak nak sikit-sikit, lama-lama kita kuat kita punya keimanan kita. Orang bandar ni kebanyakan dia nak benda tu cepat. Kan? Kalau boleh kenal Allah Ta'ala, rapat dengan Allah Ta'ala di hujung jari sekalipun, dia akan buat. Dia tak nak pergi mengaji, dia tak nak. Dia kata mengaji macam ni lambat. Jenis orang macam tu yang mudah terikut dalam ajaran-ajaran yang sesat. Kalau terpesong akidah dia, maka kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kita ni, kalau kita ni belajar akidah, ada tuan-tuan guru yang mengajar akidah, kita selesa dengan dia, maka pergilah mengaji. Banyak guru tak apa. Bila banyak guru, banyak kita boleh faham. Kadang-kadang tuan guru datang ni, dia hurai bagai nak gerak. Bersungguh dia huraikan. Tapi anak murid dia muka je macam faham je rupa. Tapi rupanya tak faham. Pun ada juga. Tapi bila kita mengaji dengan tuan guru yang lain, benda yang sama juga yang diucapkan. Tapi mudah faham. Nampak? Mungkin contoh-contoh dia tu, kita mudah nampak. Jadi itu sebab mengaji ni kena banyak guru. Kena banyak guru mengaji. Terutama sekali bab akidah. Jadi dia tak sama dengan fiqh. Fiqh kalau kita orang kata kita tak buat apa, dia tak jatuh tangga kafir. Tidak terpesong akidah kita. Tapi janganlah tak buat kan. Betul. Jangan kita kata, kamu kenapa tak semayang?
Tak apa, sifat 20 aku dah kemas dah. Janganlah begitu kan. Nak ceritanya, nak bezakan di antara ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh. Imam Malik kata apa? Al-ilmu ya'ti wa la ta'ti. Ilmu itu kita kena cari, bukan ilmu yang mencari kita. Kita tahu kita ni tak faham, kita ni kurang orang kata pegangan akidah kita tu lemah, maka kita carilah ustaz-ustaz yang mengajar akidah. Kalau kita tahu kita ni lemah dalam membaca Al-Quran, maka kita carilah ustaz-ustaz yang boleh mengajar Al-Quran. Maknanya ilmu tu kita kena cari. Kita kena usaha. Begitu juga dengan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ini. Walaupun kita telah menetapkan sifat yang wajib, maka kita kena tahu juga sifat yang mustahil. Supaya keimanan kita dengan Allah Ta'ala itu lagi kemah, lagi kuat. Macam kita macam orang dulu buat apa ni, buat pagar kan, buat pagar masa rumah kampung dulu. Kalau pagar tu kan guna pokok-pokok kan, batang pokok ceri kan, keraknya buatkan batang pagar kan. Bila dikorek tanah tu dah jadi lubang tu, maka dia ambil batang pohon tu, maka dia nyakkan, dia masukkan. Lepas tu digoyang-goyang, lepas tu dia angkat, dia masukkan lagi. Kalau nak kira, kan tadi dah masuk dah, buat apa angkat lagi kan? Sebab apa dia angkat lagi? Sebab dia nak bagi kemah lagi. Kan? Begitu. Begitu juga, sebab apa kita kena tahu juga sifat mustahil, sebab nak bagi kemah aqidatul iman kita. Biar walaupun serban dia besar bakal sekalipun, kalau dia tu mengajar ataupun dia berdakwah tidak berbetulan dengan ahli sunnah wal jemaah, kita takkan ikut. Walaupun jubah dia 3 lapis jubah dia. Saya selapis je kan? Dia 3 lapis. Tapi bila dia mengajar akidah yang sesat, yang menyatakan Allah Ta'ala menyatu dalam diri dia, maka kita tolak. Sebab kita ada pegangan akidah yang kemah. Itu sebab orang-orang dulu dia mengaji akidah dia tu kemah. Itu sebab dia pergi ke mana pun dia tidak terjerumus dalam kumpulan-kumpulan yang sesat. Kita 40 tahun baru nak belajar serius sikit berakidah kan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Habis itu. Itu makna dia, Maka adalah orang yang menyebutkan yang mustahil bagi Allah sehingga kurang adab serta Tuhannya, seperti umpama jikalau berkata seorang bagi raja, tiada engkau kuda dan bukan engkau itu himar, dan tiada engkau a'ma, yakni buta, dan tuli hingga akhir sifat. Nescaya adalah yang demikian itu perkataan yang mensabitkan, yang menetapkan dendam dan marah. Dan sebenarnya bagi orang yang mensifatkan dia itu diseksa yang amat pedih. Kerana itulah kebanyakan ulama tiada disebutkan dengan tafsir dengan satu-satu, tetapi dipadakan yang mustahil itu dengan katanya, dan lawannya 20 pula itu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia sebab beradab dengan Tuhan. Itu sebab sifat mustahil ni selalu bila
bila disebutkan bahawa sifat mustahil Allah Ta'ala itu buta, mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Ya, dijawab dengan orang kata dengan jalan keseluruhan dia. Sebab beradab. Kita dengan Allah Ta'ala sifat kekurangan ini kita kena tahu, tapi biar dalam keadaan beradab. Kita tahu dalam keadaan beradab. Sifat kekurangan, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu tiada pada zat Allah Ta'ala. Macam kita, macam anak kita. Anak kita tanya, ayah, kuda siapa jadikan ayah? Kita kata, kuda Allah Ta'ala. Lembu Allah Ta'ala jadikan. Kambing Allah Ta'ala jadikan. Dah kalau babi, siapa jadikannya? Maka beradab kita dengan Allah Ta'ala keseluruhan. Kita kena jawab, semua binatang ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak katakan babi Allah Ta'ala jadikan, tu pun tak salah. Tapi beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab al-adabu fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita nak tengok orang tu berilmu, maka kita tengok adab dia. Sebab orang yang berilmu, dia akan jaga adab dia. Itu tanda orang yang berilmu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yang pertama, adam artinya tiada, iaitu lawan wujud. Dan kedua, hudus artinya baharu, lawan bagi qidam. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan Abu Daud daripada Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikun nas yatasaaluna hatta yaqulu qailuhum hadza Allah khaliqul khalqi faman khalaqallah fa idza qalu dzalika faqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takut akan manusia dunia mereka itu, hingga berkata mereka itu, inilah Allah yang menjadikan segala makhluk. Maka siapa yang menjadikan Allah? Maka apabila berkata mereka itu akan demikian itu, maka baca olehmu qul huwallahu ahad hingga akhir. Liyatfil an yasarihi salasan wal yasta'iz minasyaitan. Kemudian maka ia berludah dengan tiada air liur pada pihak kiri 3 kali, dan sesungguhnya engkau minta berlindung daripada syaitan. Jadi kadang-kadang akal kita ni dia terlintas. Terlintas akal kita. Dah bumi Allah Ta'ala jadikan, langit Allah Ta'ala jadikan, dah Allah Ta'ala siapa jadikan? Bila datang dia punya was-was tu begitu, maka kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad hingga akhir, dan kita ludah 3 kali sebelah kiri. Jangan ludah betul-betul. Sebab yang belah kiri itu buatnya bini kita air merah padam muka dia. InsyaAllah kita sambung sekali. Jadi liyatfil an yasari salasan wal yasta'iz minasyaitan rajim. Dia kata syaitan ni dia nak bagi kita ni, kalau boleh dia nak pesongkan akidah kita tu. Biar kita mati dalam keadaan akidah terpesong. Itu je dia nak. Kalau 3 tahun sekali pergi haji pun dia tak kisah. Tiap-tiap tahun pergi umrah pun dia tak kisah. Yang penting mati tu dalam keadaan kita dengan Allah Ta'ala tu was-was dengan kejadian, dengan zat Allah Ta'ala. Kita macam kita duduk sahaja seseorang. Setiap benda yang ada tu kita dapat tengok. Korang-korang ni dapat rasa. Macam angin.
Walaupun kita dapat tengok, tapi kita boleh rasa. Tapi Allah Ta'ala ni ada. Tapi mana? Nampak pun tidak, rasa pun tidak. Tengok tu. Dia main akidah kita. Maka was-was gitu, maka kita seperti Nabi SAW bagi tahu, kita baca surah Al-Ikhlas, lepas tu kita ludah 3 kali isyarat, 3 kali, kerana syaitan dia akan mewaswaskan akidah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat cukup sekadar itu dulu perkongsian kita pada malam ini. Segala kekurangan datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.